saya telah terangkan berdasarkan kepada hikmah yang terdapat dalam kitab Hikam mengenai kaedah-kaedah meningkatkan mutu amal kita supaya amal kita menjadi sebaik-baik amal. Dalam kuliah yang lepas pun saya telah terangkan satu kaedah yang telah diterangkan oleh Ibnu Athaillah, kaedah meningkatkan amal kita, yaitu dengan cara membina, memperbaiki sifat-sifat hati kita. Antaranya ialah apa yang disebutkan oleh beliau, sifat as-sidqu fil amali, benar, bersifat benar di dalam amal, yang mana telah saya terangkan bahawa sifat as-sidqu fil amal ini ada mengandungi 3 ciri. Yang pertama, hati orang itu mestilah telah diubah oleh Allah menjadi hati yang ikhlas. Yang kedua, orang itu ketika beribadat hatinya hendaklah tenggelam mengingati Allah Subhanahu wa taala, hudur ma Allah. Dan yang ketiganya, orang yang melakukan ibadat itu hendaklah merasa bahawa semua ibadatnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya ingin melanjutkan keterangan mengenai perkara yang sama sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Hikam. Beliau menyambung dalam kata hikmahnya yang berkaitan dengan kaedah meningkatkan amal ini, yaitu dengan mendedahkan rahsia bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan amal itu kepada kita. Beliau menegaskan dengan katanya, idza aradallahu an yadhhara fadlahu khalaqaka wa nasaba ilaika. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk menzahirkan kurnianya, berbagai kurnianya kepada anda, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang baik pada diri anda. Lalu amal yang baik ini dinisbahkan kepada diri anda. Amal yang baik ini dinisbahkan kepada diri anda. Kata maksud Ibnu Athaillah, apabila Allah sudah tentukan, memang sudah ditentukan sejak azali lagi, karena tiap-tiap sesuatu itu mengikut qada dan qadar Allah. Nabi menyebutkan kullu syai'in bi qada'in wa qadarin hatta al-azzu wal kaisu. Tiap-tiap sesuatu itu berlaku mengikut qada dan qadar Allah, sehingga rasa lemah, rasa cergas dan apa saja
semuanya mengikut qada dan qadar Allah. Malahan di dalam pelajaran ilmu tauhid sebagaimana yang pernah kita dengar, di sana ada disebut la tataharrak dzarratun illa biiznillah. Sebiji abu itu tidak bergerak ke sana kemari kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah ini maknanya dengan qada dan qadarnya. Jadi begitulah, apabila Allah memang setelah menentukan sesuatu kebaikan kepada kita, suatu ibadat untuk kita, maka kebaikan itu Allah ciptakan, lalu disampaikan kepada kita, dan disampaikan kepada kita tukar nama. Ini amalan anda. Wa nasaba ilaika, dinisbahkan kepada anda. Kita boleh guna istilah tukar nama lah, daripada Allah tadi kepada kita, sudah sampai kepada kita, wahai hambaku, ini amalanmu, ini sembahyangmu, ini puasamu, ini hajimu, ini bacaan Quranmu, ini sedekahmu, ini zakatmu, ini akhlakmu yang baik. Pengetahuan kita dan kepaham kita seperti ini, tuan-tuan, membantu untuk meningkatkan amalan kita. Kalau dibanding orang lain yang asal beramal, asal sembahyang, asal puasa, asal haji, kalau dibanding dengan orang yang tak tahu dengan orang yang tahu, seperti yang saya sebutkan, orang yang tahu rahsia-rahsia ini ibadatnya lebih baik. Pasal apa lebih baik? Kerana orang yang mengetahui dan memahami bahawa segala kebaikan itu datangnya daripada Allah, lalu tukar nama. Allah Ta'ala kata tukar nama, ini amalanmu, ini kebaikanmu. Orang yang mengetahui rahsia ini, tuan-tuan, berarti tauhidnya lebih betul, tauhidnya lebih menempati, terutamanya berkaitan dengan tauhidul af'al, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Semakin baik tauhid kita, maka semakin ikhlas amalan kita. Semakin ikhlas amalan kita, semakin baiklah mutu amalan kita. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, golongan manusia selain daripada Nabi dan Rasul, golongan manusia selain daripada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling tinggi derajat di sisi Allah selain daripada Nabi dan Rasul, ialah golongan muwahhid, golongan muwahhidin atau muwahhidun, golongan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena golongan orang-orang yang mengesahkan Allah ini dikatakan, digelarkan sebagai orang yang warak, sebenar-benar warak. Saya pernah terangkan dalam satu masa dahulu dalam kuliah saya di sini, bahawa warak itu ada dua jenis. Pertama, warak dari segi hukum hakam, warak dari segi hukum hakam, yang halal, yang haram, yang harus dijaga.
dengan cermat. Makan bukan sebarang makan, minum bukan sebarang minum. Rumah yang dipunyai bukan sebarang rumah. Rumah yang dibeli nak pinjam bank dia tak mau kerana ada riba. Pinjam kerajaan pun tak mau. Cara jalan pun dijaga, cara cakap pun dijaga, tinggi rendahnya suara pun dijaga. Ini dinamakan warak hukum. Warak dari segi hukum hakam, sangat cermat. Tapi golongan muwahhid, golongan orang-orang yang mengesahkan Allah semata-mata, ini digelarkan sebagai orang yang warak yang khusus, warak yang spesial. Dan kerana itulah maka mereka ini dianggap sebagai golongan manusia yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada golongan orang-orang yang zuhud, lebih baik daripada golongan orang-orang yang digelarkan ubad, orang-orang yang rajin beribadat. Kerana golongan muwahhid, golongan orang yang benar-benar mengesahkan Allah, mereka mahu Allah semata-mata. Contohnya ialah seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.